Mengenai Hari Guru, hari Jumaat ini 16 Mei akan disambut oleh 420,000 guru Malaysia dengan temanya Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi. Dan kita nak berbincangkan lagi mengenai topik ini sebenarnya Hari Guru bersama saya hari ini di studio bersama dengan Datuk Haji Mazlan Muhammad sebagai pengarah bahagian pengurusan sekolah harian dari Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Datuk juga sebagai guru memang warga pendidik. Memang guru. Jadi bila melihat balik pengalaman sebagai guru tu, melihat tadi kan VT tadi pastinya teringat balik kan pengalaman. Okey. Dan mengenai Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi, ini satu tema yang telah dipilih untuk sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-43. Kenapa tema ini yang dijadikan tunggak untuk tahun ini? Ya, sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu, ya. Juga dari Jawatankuasa Pengelola Hari Guru mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di negara kita, ya. Juga kepada jururawat, ya, yang telah memberikan pengorbanan yang begitu besar terhadap menjamin kesihatan anak-anak kita, warga kita, seluruh rakyat kita. Dan yang akan datang, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang kami kasihi, yang kami sayangi, iaitu guru-guru yang sentiasa memberikan pengorbanan mereka terhadap memastikan bangsa kita akan datang. Ya. Jadi mengenai dengan tema Hari Guru ini, kita sekarang berada dalam satu transformasi pendidikan, ya, di mana kita telah meletakkan satu rencana, satu gagasan mengenai apa yang akan kita bina kepada negara kita, iaitu melalui generasi kita yang akan datang. Jadi apa yang berlaku dalam plan transformasi pendidikan kita, iaitu mulai daripada tahun 2013 menjelang tahun 2025, kita menyediakan satu gagasan bagaimana pelan ini harus ditangani. Jadi apa yang kita letak di sini sebenarnya, kita nak berada sebagai sebuah pendidikan, sebuah negara yang pendidikannya berada pada taraf dunia. Jadi ini merupakan satu cabaran, ya? Dan pelan ini hanya merupakan satu dasar yang ditangani oleh semua pihak, ya? Dan apa yang penting di situ yang kita katakan sebagai tema itu Guru Pencetus Kreativiti. Sebab sebab dalam menangani isu-isu ini kita memerlukan pemikiran-pemikiran baru, bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya, dan begitu juga akan menjana transformasi inovasi, sebab kita berada dalam satu transformasi pendidikan itu. Jadi ini menuntut supaya guru-guru mempunyai pemikiran bagaimana kita nak menangani aspirasi murid, aspirasi pelajar, aspirasi pendidikan, sistem kita. Bagaimana guru-guru ini harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang tertentu. Kita tidak boleh lagi duduk dalam keadaan biasa. Ini cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dan ini menuntut kita supaya kita mempunyai cara penyelesaian. Di sini kreativiti itu lebih kepada cara penyelesaian bagaimana kita nak menangani. Contohnya, bagi anak-anak dia menuntut supaya mereka mendapat pendidikan, pengetahuan. Berbeza anak di bandar, anak di luar bandar, di pedalaman, anak orang asli. Jadi guru-guru harus mempunyai pemikiran-pemikiran, ya, bagaimana menangani isu setempat dalam kata menjadikan mereka setara kepada semua, ya. Jadi inilah antaranya yang kita katakan sebagai kreativiti, yang itu lebih kepada penyelesaian masalah untuk kita boleh menjana, orang kata, apa juga rancangan yang kita buat, inovasi yang kita buat, ada setengah itu sesuai, ada setengah tidak sesuai. Kita memerlukan, ya, inovasi supaya kita nak melonjak cepat. Kita tidak boleh lagi, orang kata, merancang mengikut tangga-tangga, tetapi kalau boleh kita nak melonjak. Jadi ini perkara-perkara yang perlu ada kepada setiap guru. Apatah lagi apabila anak murid kita hari ini kita nak jadikan mereka masyarakat dunia, masyarakat global, dengan orang kata berpaksikan kepada setempat, ya. Jadi bagaimana boleh kita buat? Ini perkara yang penting yang ada pada guru, dan murid ini harus mempunyai pemikiran-pemikiran juga yang selaras dengan pemikiran global. Mencabar juga Datuk kan? Mencabar. Sebab nak pernah pasti di mana, macam Datuk cakap tadi, kawasan bandar, luar bandar lain dia bincang. Kalau di bandar pastinya dengan ledakkan teknologi kan. Kalau di pedalaman pula bagaimana. Dan
bila kita lihat 16 Mei nanti akan disambut di PWTC, Ya. kan? Jadi kali ini apakah keistimewaan yang akan disambut dengan satu keunikan yang kelainannya lah? Suatu yang menarik bagi saya pada kali ini apabila kita memulakan plan transformasi kita. Kalau dulu kita menyambut Hari Guru lebih kepada guru bersama guru menyambut Hari Guru, murid menyambut Hari Guru. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, kepada banyak agensi yang turut bersama dengan kita menyumbang dari segi wang ringgit dan juga mengenai dengan orang kata penyertaan mereka, iaitu baik di kalangan misalnya agensi-agensi besar seperti Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan anak muda yang menjadi usahawan yang bertungkus lumus bersama-sama kita menjayakan Hari Guru pada kali ini. Ini menampakkan bahawa pendidikan itu bukan milik Kementerian Pendidikan. Pendidikan itu milik kita semua. Memastikan generasi kita yang akan datang merupakan generasi yang bertaraf antara bangsa, mempunyai pemikiran dan juga gaya hidup dan berteraskan tempatan. Dan apa nak menuju ke 16 Mei ni kan pastinya banyak aktiviti dan saya pasti di sekolah-sekolah pun sekarang banyak buat persiapan guru-guru semua kan, dan 30 April yang lalu sambutan pra-pelancaran Hari Guru telah dibuat kan. Jadi dalam masa seminggu ni Datuk, apa aktiviti lain yang akan dibuat? Ya, bermula daripada 30 hari bulan lalu kita telah pun mengadakan pra-pelancaran. Tujuannya untuk kita kesedaran kita bahawa kita akan menyambut Hari Guru di semua peringkat kepada masyarakat, warga guru, warga pendidik, dan diikuti juga dengan majlis tahlil, bacaan doa dan sembahyang hajat bersama di masjid wilayah dan juga di seluruh negara, guna kita mengingatkan bahawa kita ini adalah makhluk Allah. Begitu juga kepada agama lain, guru itu memberikan peranannya dengan orang kata berteraskan kepada nilai-nilai yang murni yang dituntut oleh semua masyarakat dunia. Itu yang penting. Kemudian diikuti juga dengan pada 14 hari bulan nanti kita memulakan satu kita katakan sebagai satu festival Hari Guru, iaitu kita akan mengadakan beberapa atur cara, misalnya pelancaran buku, pameran seni visual, begitu juga dengan menunjukkan tentang perkembangan pendidikan di negara kita dengan penglibatan juga oleh pihak-pihak lain dari luar. Itu. Okey, terima kasih Datuk. Itu mengenai sedikit mengenai sambutan Hari Guru yang akan disambut secara tingkat kebangsaan yang ke-43 Datuk. 43. Selamat Hari Guru pada semua nanti. Dan terima kasih Datuk atas perbincangan mengenai Hari Guru, sambutan Hari Guru dengan temanya Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi. Dan sambutan Hari Guru tingkat kebangsaan ke-43 akan disambut di PWTC pada 16 Mei nanti. Dan sambutan Hari Guru ini juga bukanlah satu-satunya disambut oleh guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah biasa. Dan kita nak juga merasai kemanisan seorang guru yang mengajar anak-anak murid yang dalam kelas pendidikan khas. Betul, dalam cakap tentang kemanisan bergelar guru ni, saya pasti pastilah saya sempat berada di sekolah kebangsaan Sungai Buloh semalam, melihat suasana riuh rendah guru-guru ini yang mengajar insan-insan istimewa ini, OKU, OTZ dan sebagainya. Nak saksikan bagaimana semangat insan ini, guru ini dalam mendidik mereka yang begitu istimewa. Kita saksikan bagi saya telah pun saya sediakan ini. Silakan. Bertempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh Selangor, di sini menjadi lubuk ilmu buat 87 murid berkeperluan khas. Sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1980 ini dikendalikan seramai 26 guru pendidikan khas. Antaranya Anis Idayu Mustafa, guru matematik dan pendidikan seni yang berpengalaman hampir 5 tahun mendidik insan istimewa ini. Saya rasa seronok sebab murid-murid ni walaupun orang kata dia ada masalah IQ, tapi dari segi orang kata kita bagi nasihat ke apa, dia boleh faham. Dia boleh terima. Lepas tu kalau contoh tengok dia orang join aktiviti tadi kan, dia orang memang seronok dan tak retilah nak melawan cakap cikgu ke apa ke. Dari segi tingkah laku tu setakat ni jaranglah nak jumpa yang jenis bermasalah. Cabaran mendidik anak-anak istimewa ini begitu mendalam. Ia diakui oleh mereka yang bergelar guru pendidikan khas.
Pengalaman menjaga dan mengajar insan kelainan upaya tidak sedikit pun mematahkan semangat wanita berusia 35 tahun ini. Malah, setiap cabaran yang dilalui adalah memori indah dalam diary kehidupannya. Ada masanya saya akui bila kita dah ajar banyak kali benda yang sama tapi murid masih lagi tak boleh, ada juga rasa down. Tapi cikgu-cikgu kat sini banyak membantulah. Kita kongsi sama-sama cikgu, minta idea dan kita akan bangkit semula lah. Banyak. Kalau nilai nombor yang kecil, ya. Ada yang memang kadang nak pakai stokin tak pandai, nak pegang pensel pun belum tentu boleh. Kadang kita bagi arahan dengan mudah pun dia tak faham. Jadi kita kena pergi secara individu. Sebab tu dalam kelas pendidikan khas muridnya tak ramai. Sebagaimana guru-guru di luar sana, pasti ada kenangan yang tidak dapat dilupakan. Lebih-lebih lagi, kenangan istimewa bersama belajar. Murid istimewa ni kalau orang tak kenal, orang takut nak dekat. Tapi sebenarnya murid istimewa ni ada satu hati yang sangat suci. Saya sebenarnya kahwin 3 tahun baru dapat anak. Tapi sebelum dapat anak tu saya selalulah minta murid-murid saya tolonglah doakan cikgu supaya dapat anak sebab awak ni ahli syurga. Jadi ada seorang murid tu dia cakap, cikgu, tak apa cikgu, saya akan sentiasa doakan cikgu. Tapi kalau cikgu tetap tak dapat anak, saya rela jadi anak cikgu. Jadi di situ tersentuhlah hati saya kan. Jadi ke mana-mana pun dia akan ikut saya. Kalau pergi kantin tu mesti nak pegang tangan. Kemudian saya bercuti 2 tahun mengikut suami bekerja di Brunei dan saya dapat berita anak istimewa saya tu meninggal. Cikgu. Dayung cikgu. Cikgu. Nama air guru. Kawan aku ya. Ada Lulu. Ada untuk. Ada. Akan berterus selamat. Hai ibu. Ada yang tahu. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di Malaysia dan tak lupa juga kepada bekas-bekas guru saya di Perkim, di SK Padang Garung 1, Mahat Muhammadi Lilbanat, UTM dan juga IPPM Durian Daun Melaka. Terima kasih dan semoga kita sentiasa cekal menjadi seorang guru. Itu dia, sedap kita dapat kemanisan, keseronokan bergelar guru. 16 Mei subjeknya ialah MHI, Istimewa Sempurna Hari Guru. Untuk 16 Mei, MHI akan bersiaran secara langsung dari Kolej Vokasional Kajang. Bagus. Kolej Vokasional Kajang dari jam 7 pagi hingga 9 pagi. Bagus. Sekarang salin. Terima kasih, kembali lagi berlintas langsung bersama dengan saya dari Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur bersempena dengan Festival Hari Guru 2014. Dan sekarang ini saya berada di hadapan booth pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang mana pentaksiran ini dijalankan di sekolah-sekolah bagi menilai murid-murid daripada segi pendidikan. Dan jika dahulu ianya dijalankan oleh pusat dan sekarang ini ianya dijalankan sendiri oleh pihak sekolah. Untuk itu kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya PBS ini dan bagaimanakah pelaksanaan yang dijalankan di sekolah. Kita menjemput Encik Muhammad Nazri Mak Saad selaku penolong pengarah sektor pembinaan ujian teknikal dan juga vocational Lembaga Peperiksaan. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Nazri. Baiklah, untuk hari ini di Festival Hari Guru ini, jadi mungkin boleh perjelaskan kepada orang ramai apakah antaranya pelaksanaan PBS yang sekarang ini difahamkan dijalankan di sekolah.
Okey, sebenarnya PBS ialah satu bersifat holistik yang dijalankan di sekolah. Sebenarnya adalah untuk menguji tentang aspek psikologi motor di antara pelajar berkaitan dengan falsafah pendidikan negara sekarang ini. Itu berkaitan dengan how kita mentaksir murid-murid di sekolah dewasa inilah. Jadi pelaksanaan di sekolah tu bagaimana? Apakah yang dinilai pada murid-murid ini sendiri? Okey, untuk pengetahuan semua, pelaksanaan PBS sebenarnya telah bermula di sekolah rendah pada 2011 dan sekolah menengah 2012, di mana di sekolah nanti cikgu di sekolah akan diberi dokumen dan akan diberi cara untuk taksir. Kali ini di sekolah mentadbir, mencatat, memeriksa dan menggrade pelajar kita di sekolah, murid-murid kita di sekolah. Maknanya guru akan melihat lebih jelas bagaimana perubahan ataupun peningkatan murid-murid itu sendiri. Yes, maksudnya kita guru lebih hampir dengan pelajar kita, dengan murid kita, so lebih dapat tahu apa akan apa tahap pengajaran dan ditaksir dengan lebih tepat dan jitu lagi lah. Mungkin boleh komen tahun ini tiada lagi PMR dan dijalankan pula PT3 penilaian tingkatan 3. Jadi bagaimana pelaksanaan PT3 pula untuk tahun ini? Okey, pelaksanaan PT3 akan bermula pada tahun inilah. Sebenarnya pelaksanaannya akan dijalankan di sekolah, di mana pihak kami di kementerian akan menyediakan soalan-soalan ataupun item yang akan ditadbir di peringkat sekolah sendiri dan akan dinilai dan digrade di peringkat sekolah, dan kami di pihak kementerian akan mendapat keputusan atau input yang lebih jelas dan tepat di sekolah nantilah. Sedikit rangkuman untuk hari ini, apakah agaknya pameran yang akan diadakan pada hari festival ni? Okey, pada hari ini sebenarnya pihak kementerian mempunyai 20 gerai yang terlibat untuk pameran Hari Guru sempena hari sambutan Hari Guru, di mana kami di pihak lembaga periksaan akan cuba menghighlightkan berkaitan dengan pentaksiran PBS, pentaksiran bersekolah. Di mana di sini kalau tuan-tuan lihat apabila datang akan di mana akan ditunjukkan bahan-bahan atau eviden di sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah dan juga hal-hal berkaitan dengan pentaksiran sendiri. Baiklah, terima kasih Encik Nazri dengan penjelasan yang cukup jelas ya. Seterusnya kita nak bersama dengan seorang guru wanita ya, Cikgu Jalina binti Juwani, yang merupakan wakil daripada Sekolah Kebangsaan Wangsa Melawati, dan tahun ini merupakan tahun keempat sekolah ini menjalankan sistem PBS. Jadi bagaimana agaknya pelaksanaan sepanjang 4 tahun ini? Syukur Alhamdulillah, pelaksanaan berjalan dengan lancar dengan bantuan daripada Lembaga Peperiksaan dan juga Jabatan Wilayah Keramat lah. Dan ini juga pelajar-pelajar lebih kreatif dan inovatif untuk menghasilkan satu-satu karya di sekolah lah. Kita lebih juga menitik beratkan daripada segi gitulah. Untuk tema tahun ini, guru merupakan pencetus kreativiti. Jadi selaku guru sendiri, bagaimana agaknya mencetuskan kreativiti di kalangan murid-murid? Okey, kita melaksanakan PDP dengan lebih kreatif dengan cara pembelajaran yang lebih elok. Antaranya kita menggunakan pelbagai media kriteria, contoh seperti kita tidak hanya menggunakan penulisan sajalah. Kita menggunakan media-media yang lain seperti membuat bentuk rekaan, kita masukkan unsur-unsur seni, unsur-unsur keagamaan dan juga dan juga jasmani juga. Jadi saya suka nak tanya kepada para pendidik, anak-anak zaman sekarang ini memang didedahkan dengan teknologi dan juga pelbagai aspek pendidikan. Jadi mungkin ada cabaran bagi pihak guru sendiri untuk mendekati para pelajar dan juga bagi mendekatkan pendidikan yang disampaikan. Dalam masa yang sama juga penitik beratkan daripada segi IT, menggunakan komputer lah. Dengan sekarang kita ada pelbagai media komputer sebagai iPad, internet, dan juga kami menggunakan yang terbaru adalah VLE Frog lah. Yang diberi oleh Lembaga Peperiksaan lah. Itulah saja. Okey, baiklah, sebelum saya mengakhiri temu bual dengan cikgu ni, mungkin cikgu nak sampaikan ucapan Hari Guru sendiri pada guru-guru yang sebelum ini pernah mendidik guru sehingga menjadi guru pada hari ini. Okey, saya ucapkan daripada saya, Cikgu Jalina binti Juwani daripada Sekolah Wangsa Melawati, selamat Hari Guru pada guru satu Malaysia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru daripada Cikgu Jalina. Dan seterusnya daripada cikgu, kita nak pergi kepada murid-murid pula ya. Sekarang ini kita mempunyai murid-murid di sini, ada 4 orang semuanya, 3 murid perempuan, kakak doktor tengah ya. Okey, boleh perkenalkan diri masing-masing, daripada sekolah mana? I'm Aiman Haris from SMK Keramas. I'm Kirtana from SMK Keramas. Sama juga daripada Keramas. Yes. Namanya? Cassandra Suzanne Yin. Okey, seorang lagi? Ain Umairah. Baiklah, untuk hari ini anda berpeluang untuk menyampaikan ucapan Hari Guru
kepada guru-guru anda semua yang akan berlangsung pada hari Jumaat ini. Jadi saya mulakan dengan adik yang di hujung ni. Just want to say thank you to all my teachers. They're very nice and for everything they do for us to be here. Just want to say thank you, teacher. Adik pula? I'd like to say thank you, teacher, to all the teachers in this country, and special wishes to my school teachers, and thanks for being there for us. And terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Lagi? I would love to say thank you to all the teachers who teach me or not. They are all teachers anyway, so I'm gonna thank them. Okay. Terima kasih, cikgu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru SMK Keramas dan guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Terima kasih, cikgu. Begitu ceria sekali adik-adik pada sekolah Keramas. Dan untuk guru-guru yang bakal menyambut Hari Guru pada hari Jumaat ini, saya Syazwani Lena ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Kita nak ingatkan kepada anda yang mempunyai gambar menarik bersama dengan guru anda. Tak payahlah gambar menarik, gambar bersama dengan guru lah. Ada yang selfie ke ataupun bagaimana kan. Anda boleh terus muat naik gambar anda di Instagram maupun Twitter. Hanya perlu lakukan hashtag terima kasih cikgu di hujung di bawah itulah di gambar anda, dan banyak hadiah yang ditawarkan menarik. Gambar-gambar kreatif dan sebagainya, gambar-gambar yang memberikan kesan memori dan sebagainya. Dia kan. Kalau anda nak saksikan, mungkin boleh dikongsikan sedikit contoh gambar yang kita nak saksikan. Senang je sebenarnya cari gambar-gambar lama dengan guru anda. Kalau tak pun mungkin gambar yang baru anda sempat berjumpa. Sekarang dah ada ni monopod sekarang. Ramai boleh bergambar. Saya pun dah beli satu. Cikgu dia pakai monopod, nampak? Semua boleh masuk. Kalau selfie ni biasa tak boleh masuk semua kan. Macam ni pun dah boleh hashtagkan ini contoh gambar yang cikgu dia berkahwin. Hari wow. Cikgu dia berkahwin dan anak muridnya datang. Jadi sebagai pengiring di situ kan, dengan warna baju yang sama. Ini comel. Cikgu-cikgu yang disayangi semuanya sebab berkongsi pelbagai cerita dengan anak murid, mesra sebagainya. Bukan saja pelajar berkongsi gambar dengan guru, mungkin guru juga boleh kongsi gambar bersama dengan pelajar. Okey. Kerana pada satu ketika sebelum dia menjadi seorang guru, dia juga pernah dididik oleh seorang guru. Betul. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Dan apa kepada anda, teruskan menghantar ke hashtag kami. Terima kasih cikgu. Kami cikgu ke? Kami cikgu boleh lagi. Banyak sangat gambar ini sangat kreatif. Ada bentuk love. Diambil daripada sisi atas. Ini kreatif. Di laman web Didik Malaysia ya. Tak nampak sebab kita di belakang sebenarnya. Kita tak sama-sama mungkin anda di kaca TV sekarang dapat saksikan kek yang cukup besar. Saya daripada jauh ni saya boleh nampak. Bersama guru-guru dan juga ketua pelajar pun ada Zaim di situ. Dan Eli dalam perjalanan ke sana. Dia telah pun berada di kalangan tenaga pengajar dan juga para pelajar yang akan melakukan acara swap kek kepada ini secara guru-guru. simbolik lah. Kalau orang berkahwin potong kek tu acara kemuncak. Tapi ini untuk sambutan Hari Guru ni bukan acara untuk kita merapatkan silaturahim. Paluan kompang pun telah dimulakan bagi memeriahkan lagi acara ini. Jadi kita silakan kepada Eli sebab kita jauh di belakang. Eli di depan senang nampak. Ya Eli. Silakan Eli. Okey, terima kasih rakan-rakan tugas di sana. Saya di sini, kalau kamera belakang boleh nampak saya berada betul-betul di hadapan kek sempena Hari Guru ni 2014 untuk College Vocational Kajang. Sekarang ni upacara suap menyuap daripada doa makan dulu ya. Alhamdulillah. Amin. Itu dia. Selesai sudah bacaan doa makan. Sangat comel. Acara cukup unik ini. Ya, dan juga diraikan bersama-sama dengan Malaysia hari ini dan juga guru-guru di belakang. Saya nak kongsi sedikit apa yang berlaku hari ini. Boleh tak bagi kamera satu pada saya? Saya nak cerita apa yang berlaku di sekitar ni. Sekarang ni di hujung sana ni adalah pelajar, di sini semua adalah guru. Dan kami ni para petugas memanggil guru-guru ni adik minta lalu sikit. Walhal ini ada cikgu-cikgu semua sebab mereka pakai pakaian sekolah. Minta maaf banyak-banyak. Tugas guru yang cukup mulia, daripada seorang manusia yang tidak mengetahui apa-apa menjadi manusia yang mengetahui dengan ilmu dan pengetahuan.
yang juga dengan cara itu boleh membentuk, macam saya sebutkan awal tadi, perwatakan, sahsiah, adab, budi pekerti, sopan santun, dan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Oh, teratai bunga indah, sungguh cantik paras wajahmu, sinar matamu bagaikan surya pagi. Setiap insan selalu terpikat memandangmu, teratai bunga indah. Ku tak menyangka, wahai teratai ku sayang, bagai taufan datang menghembus dirimu. Kau pun terkulai dan merundullah, layu tak berseri lagi. Oh, tolong lindungi Daia agar ku dapat bersamanya lagi. Ku inginkan teratai ku sayang berseri seperti semula. Pelajar-pelajar di College Vocational Kajang ini bukan saja berkemahiran dalam daripada segi teknikal ataupun otomotif, tetapi mereka juga dididik untuk menjadi usahawan, dan antara pendekatan yang diberikan ialah dengan berniaga burger yang boleh dilakukan oleh mereka. Ini adalah antara yang paling simple yang ataupun paling ringkas boleh dilakukan oleh para pelajar. Jadi anda boleh dapat saksikan ini antara guru-guru ataupun pensyarah mereka yang beratur untuk merasai sendiri burger yang dilakukan oleh para pelajar mereka. Diperjelaskanlah bagaimana pendekatannya. Okey, selain didedahkan dengan teknikal, pelajar ni juga didedahkan dengan dunia kesuhanan. Jadi di mana sekolah College Vocational Kajang bersama Hotel Burger dengan usaha-sama ni, jadi pelajar ni belajar untuk berniaga lah. Maknanya ilmu yang dia ada tu boleh digunakan bila habis nanti. Jadi mengapa agaknya memilih Hotel Burger ni? Salah satu cara yang paling mudah, sebab burger pun ada di mana-mana. Jadi itu cara yang paling mudah untuk dalam usahawan yang paling mudah je lah. Adakah mereka ini daripada kursus kulinari ke atau bagaimana? Tak ada. Mana semua yang ada yang terlibat dalam ni adalah daripada otomotif, aircon. Ini antara selingan lah bagi mereka. Ya, selingan untuk mereka lah, sebab benda ni dijalankan pada waktu lepas sekolah. Nak tanya saku gurunya, bagaimana agaknya antara intipati pengajaran untuk khusus IKWI ni? Saya pun tanya-tanya juga untuk pengusaha kuda ni. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya objektif utama kita menggalakkan pelajar-pelajar ni berkuda atau menunggang kuda. Yang pertama sekali, objektif utama kita menerapkan disiplin. Dari pelajar-pelajar yang hardcore, dia boleh jadi pelajar-pelajar yang seorang pelajar yang penyayang. Itu yang paling penting. Tetapi yelah, sebab kuda ni manja kan. Yes. Jadi dia boleh merubah sikap manusia daripada seorang yang keras jadi yang lembut. Tapi bukan lembut yang macam yang kita sebut tahu itulah. Jiwa dia lembut. Yes. Tetapi dari segi pengajaran, kita mengajar boleh kata hampir semua dalam bidang perkudaan ni, daripada segi penjagaan, kesihatan, dari segi menunggangnya, segalanya. Yes. Dan kita juga mengharapkan pelajar-pelajar ni sampai ke peringkat pertandingan. Dia nak makan baju saya dari tadi lagi. Anugerah lapar. Tak makan ke Cikgu? Pagi tadi. Dah bagi makan dah. Tapi dia ni kan nak membanja. Patutlah manjakan saya pula. Teknologi otomotif menjadi salah satu daripada dua bidang yang ditawarkan sejak kolej ini dibuka pada Disember 1991. Kursus ini melatih para pelajar untuk mahir di dalam kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan bermotor. Latihan melerai dan memasang komponen enjin merupakan salah satu subjek yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Oleh itu,
pelbagai pertandingan industri otomotif disertai pihak kolej bagi menguji kemahiran para pelajar. April lalu, kolej ini menyertai pertandingan kemahiran Malaysia 2014 sektor teknologi automobil bagi peringkat prakelayakan yang berlangsung di Kedah. Amat membanggakan, Kolej Vokasional Kajang berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir bersama 7 lagi pasukan bagi kategori kemahiran Kolej Vokasional. Pada pertandingan prakelayakan, hanya satu task yang digunakan oleh semasa pertandingan tersebut, iaitu pertandingan untuk merombak rawat enjin, ataupun dalam istilah yang biasa orang kenal adalah overhaul. Menarik tentang pertandingan ni, dia adalah bukan melibatkan hanya membuka dan memasang, dia juga melibatkan pengukuran setiap komponen-komponen yang terdapat dalam enjin tersebut. Walaupun pelajar ataupun peserta tersebut boleh menghidupkan enjin, tidak semestinya dia telah mencapai spesifikasi yang dikehendaki oleh juri. Jadi ini mengenai bagaimana sambutan Hari Guru yang dilakukan pada hari Jumaat lalu. Dan yang menariknya tentang sambutan Hari Guru yang salah satu sekolah ini adakan, gurunya mengenakan pakaian pelajar. Temanya terbalik ini. Jadi cuba memberi perasaan kepada murid-murid bahawa guru juga pernah melalui apa yang mereka lalui. Jadi tidak ada bezanya. Sebelum menjadi seorang guru sudah tentu pernah menjadi seorang pelajar. Apa kita saksikan desain telah disediakan. Saya sayang cikgu sebab cikgu mengajar saya dari kecil hingga besar. Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia, terutamanya di SK Sarjana Impian 2. Saya sayangkan cikgu sebab daripada saya tak tahu apa-apa, saya belajar dengan cikgu sampai bijak pandai. Selamat Hari Guru kepada semua guru di dunia dan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Sarjana Impian 2. Biar guru menjadi memberikan cahaya. 16 Mei pastinya menjadi tarikh keramat buat semua warga pendidik apabila sambutan Hari Guru diadakan secara besar-besaran serentak di seluruh Malaysia. Sekolah Kebangsaan Sarjana Impian 2 Kajang Selangor adalah antara yang tidak ketinggalan dalam meraihkan jasa dan pengorbanan guru-guru ini. Bermula jam 8 pagi Jumaat lalu, sambutan Hari Guru ini menyaksikan kesemua warga pendidik mengenakan uniform sekolah selaras dengan temanya Back to School. Kita memilih Back to School tu sebenarnya kita nak bagi guru-guru ni merasai semula zaman persekolahan dan merasakan macam mana jiwa anak-anak kita sekarang. Dan anak-anak kita pun bila tengok cikgu pakai baju sekolah macam diorang, jadi tidak ada gap di situ, tidak ada jurang di antara guru dan murid. Hari ini kita nak anak-anak kita pun merasa macam kita juga adalah mereka. Di kesempatan ini juga, CJ penghargaan dari Kementerian Pendidikan Malaysia turut diberikan kepada semua guru memandangkan sekolah ini adalah antara yang menerima anugerah Bakhya. Ia merupakan anugerah kecemerlangan akademik dengan peningkatan pada setiap tahun. Melibatkan 1,100 pelajar serta 60 guru sesi pagi dan petang, sambutan kali ini diserikan dengan persembahan oleh para pelajar. Sementara itu, di Sekolah Kebangsaan Jenis Kebangsaan Cina Yuhua Kajang pula menyaksikan kira-kira 1,000 pelajar memenuhi ruang dewan bagi meraihkan 117 guru mereka. Saya dah bagi pen merah kepada cikgu kerana mereka tentu nak menulis dan menyemak buku. Saya sayang cikgu kerana cikgu selalu mengajari kami saya dengan kasih sayang. Sambutan yang bertemakan guru pencetus kreativiti dan penjana inovasi menjadi lebih meriah ketika guru dan pelajar sama-sama menyanyi ketika upacara memotong kek. Matlamat saya sebagai seorang guru pada tahun ini dapat mendidiklah murid yang dapat murid-murid yang mempunyai sasiah, khususnya moral yang baik. Pasal pada pendapat saya, kalau moral yang baik ni merupakan asas kepada kecemerlangan akademik. Dan kita berada dalam
suasana ataupun aroma indah KTJ Guitar Festival 2014 dan saya nak bersama dengan pengarah festival Encik Sazali Abdul Majid. Terima kasih bersama kita. Itu baru sikit dah berikan intro ya. Okey. Mungkin sikit latar belakang tentang KTJ Guitar Festival. Ini mungkin anjuran kali ke berapa agaknya? Sebenarnya dah kali ketiga kali ni, Sri. Okey. Dan kita sepatutnya kita adakan setiap tahun, tapi kita untuk banyak lagi program live music yang lain, jadi kita jadikan setiap 2 tahun sekali sekarang. Semula tahun ni akan jadi 2 tahun sekali. Kenapa gitar yang diangkat sebagai satu festival? Kerana kebanyakan pelajar ni alat yang mereka suka main adalah gitar. Senang, dia orang senang nak bawa. Jadi ramai pelajar gitar. Jadi saya rasa saya tengok pun di luar sana tak ada festival yang mengutamakan khususnya untuk pelajar, untuk remaja. Jadi kami ambil inisiatif untuk mulakan festival KTJ Guitar Festival ni khusus sebenarnya untuk pelajar. Khusus, tapi orang lain pun boleh masuk juga. Kalau pengalaman di KTJ ni, mereka memang ada kelas formal ataupun semuanya memang ada berbakat, tapi kita masukkan, kita channelkan dalam saluran yang ada formality ya. Kadang hanya bermain by heart saja. Tapi kalau macam mana di pengurusan di KTJ? Kita memang ada kelas muzik dan siapa yang berminat tu boleh mendaftar. Dan kebanyakannya rata-rata setiap seorang pelajar di Kuala Tunku Jaafar boleh bermain sekurang-kurangnya satu alat muzik. Jadi jika dikatakan muzik ni masih masa tu tak betul lah. Kerana contoh salah seorang pelajar yang kita bawa hari ni transition adalah scholar, salah seorang scholar Sunway. Baru saya di offer. Jadi banyak lah yang saya tengok muzik ni banyak membantu diorang. 3 orang memang handal sebab apa yang saya difahamkan, kalau bermain gitar klasikal ni memang hebat lah. Sebab dia ada kategori klasikal ni paling susah. Jadi kita dapatlah berkongsi sikit ilmu dengan 3 orang peserta untuk festival gitar ni. Di sebelah kanan saya ini Transition, berusia 18 tahun, Muhammad Ishraf. Ini yang cilik tadi tu, 13 tahun, comel je. Dan juga Aaron Yap, tadi dah memperdendangkan lagu tadi awal tadi. Okey, nak tanya sikit, bagaimana bila bermain dengan klasikal kan gitar ni, dan ini kali pertama anda memasuki festival ini. Apa harapannya sebenarnya? Sebab dikatakan ini festival yang khas untuk remaja di Asia. Harapan kita di KTJ ialah festival ini akan berjaya dan dapat mendedahkan orang ramai kepada keunikan muzik klasikal dan keunikan muzik yang dapat dihasilkan daripada sebuah gitar. Kerana festival ini dibuka kepada semua orang awam. Jadi harapan kita memanglah agar banyak orang akan datang menyaksikan persembahan kita, agar kita dapat menyebarkan muzik yang amat indah ini. Dan nanti ada juga artis dari Hong Kong kan, pemain gitar klasikal ni akan ada juga direct audition kan, kalau mereka datang. Jadi macam Ishraf ni dah bermain gitar sejak usia berapa tahun? Masa saya 7 tahun saya dah start main gitar. Okey, dan nanti festival nanti akan main berapa banyak lagu? Total rasanya saya rasa 6-7 macam tu lah. Kalau bermain gitar klasikal ni praktis kena lebih sikit lah kan, sebab sebab apa? Mungkin boleh ceritakan, sebab kita tahu klasikal ni agak mencabar sikit berbanding yang gitar-gitar yang lain. Sebab mula kalau tak praktis rasa stres, lepas tu susah nak main. Rasa confused sikit kalau sebab kan ada banyak frets. Kalau satu tersilap jadi semua habis lah. Okey, Aaron, tadi Ishraf cakap confused sikit banyak. Antara lagu yang boleh ditunjukkan yang paling susah masa mana nak gorek tu orang cakap. I think lah lagu Asturias yang tadi saya main tu. Itu paling susah? Untuk saya ialah yang paling susah. Okey. Dan tapi diharapkan juga nanti walaupun pertama kali mungkin festival ini akan disemarakkan lagi.
Akan bersama selepas ini dengan seorang tokoh guru. Tokoh guru kebangsaan 2014. Nak cerita tentang pengalaman menjadi guru, apa yang paling beliau tak boleh lupa? Cabarannya semua. Ya? Cabarannya dan macam-macam lagi. Sampai sini dalam Malaysia hari ini. Memulakan kerjanya pada tahun 1976 sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab, Kota Baru, Kelantan, kini sumbangan Tengku Azwan Tengku Muhammad selama lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan menobatkannya sebagai tokoh guru kebangsaan 2014. Anak kelahiran Kota Baru, Kelantan ini pernah mencatat sejarah dalam bidang pendidikan pada tahun 2004 apabila dia diangkat ke grade perkhidmatan tinggi pentadbir sekolah sebagai pengetua cemerlang jusasi bagi kohort pertama. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati Gombak, Selangor merupakan pengalaman pertama tokoh ini bergelar pengetua grade A pada tahun 1995. Puan Tengku Azwan sentiasa diingati oleh guru-guru yang pernah berkhidmat dengan beliau. Puan Tengku Azwan ialah bekas guru saya semasa saya bersekolah di SM Zainab pada tahun 1978. Puan Tengku Azwan ni sangat dihormati dan disegani oleh semua guru kerana perwatakannya yang sangat peramah dan mesra dengan guru-guru walaupun beliau kerabat diraja. Baik, semasa saya bersekolah di sini bersama-sama dengan Puan Tengku telah menunjukkan kehebatan gaya kepimpinan di sekolah di mana beliau bersama-sama turun padang ke sekolah bersama-sama dengan guru. Contohnya kalau kita nak menanam pokok bunga, dan juga satu contoh yang sangat kita kagum ialah beliau akan ke rumah SU Peperiksaan SPM walaupun waktu malam untuk mengetahui keputusan itu. Maksudnya beliau menjadi orang yang pertama mengetahui keputusan itu sebelum guru-guru yang lain. Jadi Puan Tengku Azwan juga walaupun peramah, beliau seorang yang tegas di mana beliau bersama-sama mengejar murid-murid, contohnya kalau ponting sekolah. Sumbangan dia pada sekolah ni yang saya masih ingat lagi lah, pertama dia telah mewujudkan satu kawasan sekolah di mana khas untuk Taman Sains, dipanggil Taman Sains, yang mana kat situ ada satu pondok burung ataupun taman burung, lepas tu ada air terjun dengan ikannya semua, dan semua tanaman-tanaman dari segi bunga-bungaan dan juga herbal dan juga sayur-sayuran itu. Sekolah, peningkatan akademik sekolah begitu mendadak lah. Alhamdulillah, selepas dia masuk banyak program, banyak aktiviti yang dilaksanakan yang melibatkan guru-guru dan pelajar. Jadi secara tak langsung guru-guru mendapat semangat di situ di atas kegigihan beliau. Jadi kami pun rasa terpanggil untuk meneruskan perjuangan untuk meningkatkan akademik sekolah lah. Persaraannya pada Oktober 2007 sedikit pun tidak menghalang wanita berusia 63 tahun ini untuk terus menyumbang jasa dalam bidang pendidikan. Itu dia bingkisan pengenalan tentang tokoh guru kebangsaan 2014 bersama dengan kita sekarang ini, Tengku Azwan Tengku Muhammad. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa pun tahniah cikgu dengan terima kasih. tokoh guru kebangsaan 2014 yang telah dianugerahkan. Ini kita bersama dengan seorang guru yang mengajar tahun saya lahir tu tahun dah jadi cikgu. Wah, punyalah pengalaman tu lama. Kalau ini baru dilahirkan saya belum wujud lagi. Oh, belum wujud di alam fana. Nama Nurul Fariha On tu masih tidak ada. Baik, bila kita bercakap tentang pengalaman yang begitu luas sehingga dinobatkan sebagai tokoh guru kebangsaan ini, cikgu,
pastinya yang paling mengesankan cikgu dah selepas menerima anugerah tu ramai kata menghubungi kembali ya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Yalah, saya terima anugerah tu pada hari Jumaat yang lepas ya. Dan of course saya tutup handphone. Tapi bila balik saja di rumah, saya tengok bertalu-talu lah panggilan dan juga email dan juga SMS dan juga WhatsApp ya. Sepenat 2-3 hari tu nak nak melayan dan juga nak mengucapkan terima kasih kan kepada mereka. Dan yang saya rasa amat terharu, pelajar-pelajar yang tak pernah menghubungi saya selama 38 tahun menghubungi. Saya tak tahu di mana mereka mendapat my handphone number ya. Tapi mereka menghubungi dan saya rasa saya tak boleh cakap lah, saya rasa saya amat terharu ya. Terutama daripada pelajar-pelajar saya semasa saya di Sekolah Menengah Zainab. Tapi bila mendapat paling lama cikgu mengajar Tak, itu merupakan sekolah pertama saya mengajar di Sekolah Menengah Zainab. Tapi bila mendapat panggilan daripada pelajar-pelajar, cikgu, sebab pelajar akan mengingati cikgu buat selamanya. Tapi masa bila cikgu dapat tu, masih ingat lagi tak pelajar-pelajar? Ya. Jadi kadang-kadang saya lupa sebab terlalu ramai murid yang saya ajar ya. Saya bagi contoh lah, ada seorang murid tu. Dia kata, cikgu mungkin tak ingat saya yang kecil-kecil tu. Dan saya kata yang kecil-kecil dia ramai, yang mana satu. Jadi apa yang saya kata, macam inilah namanya Noripah. Saya kata Noripah, dia boleh kod apa yang dia berlaku dengan saya, apa yang dia buat dengan saya masa dulu ya. So saya kata macam inilah Noripah, boleh tak hantarkan gambar yang masa dulu? So dia pun WhatsApp lah kepada saya gambar yang masa dia kecil-kecil masa dulu, masa muda. Dan saya lihat gambar tu, memang saya teringat, okey, ini adalah pelajar itu. Dan saya kata okey, sekarang hantar pula gambar yang terkini supaya cikgu dapat perbezaan antara dulu dan sekarang. Dan memang saya boleh ingat, insyaAllah. Banyak cikgu boleh ingat ni berdasarkan insiden-insiden tertentu ke ataupun kecemerlangan akademik seseorang pelajar tu ataupun perkara-perkara yang buatkan seseorang itu lebih diingat. Bukanlah kata gila, kita kalau boleh nak ingat semua pelajar kita kata, tapi apakan daya yang memory kita ni selektif sedikit kan. I think dua lah, akademik tu memang betul lah. Kalau mereka pelajar-pelajar yang pandai, kita akan ingat insyaAllah. Dan kita juga akan ingat berdasar pada pengalaman ataupun insiden-insiden yang nakal-nakal tu lagi saya ingat. Ingat yang nakal-nakal lagi saya ingat. Okey, cikgu, bila mendapat tokoh sebenarnya tokoh guru kebangsaan 2014 kan, pastinya ramai guru-guru terutama yang generasi baru punya cikgu kan nak tahu apakah rahsia sebenarnya disebab sehingga kan diangkat sebagai tokoh guru kebangsaan 2014 ni. Sebenarnya saya tak adalah rahsia yang tepat, tapi amalan-amalan yang saya amalkan tu saya boleh kongsi lah kan. Saya mengamalkan beberapa prinsip ya. Dan prinsip yang pertama yang saya amalkan ialah kita kena bekerja berdasarkan apa yang kita kata inspiring with a purpose. Inspiring with a purpose. Inspiring with a purpose. Sebab kadang-kadang mengapa kita tidak mendapat sokongan cikgu ialah kerana mereka tak tahu apa tujuan kita melakukan sesuatu. Tapi insya-Allah kalau mereka tahu tujuan dan akhirnya untuk kepentingan pelajar, insya-Allah mereka akan sokong. So I always say my prinsip pertama ialah you must inspire with a purpose. Jadi sama ada murid ataupun cikgu, kalau dia tahu apa tujuan kita buat sesuatu, insya-Allah mereka sokong. Yang kedua, saya juga rasa you have to be a role model ya. Terutamanya bila sebagai cikgu, kita jangan anggap cikgu ni tak penting. Because especially bila di dalam sekolah ya, whatever you do itu menjadi contoh kepada pelajar-pelajar. Dan bila saya menjadi pengetua, lagi pula saya terpaksa menjadi role model ya. Apa yang saya buat akan diperhatikan oleh pelajar-pelajar dan juga murid-murid. Tapi saya juga percaya pada prinsip encouraging the heart ataupun menyentuh hati jiwa dia. Sebab memang saya tak nafikan, saya seorang pengetua dan guru yang sangat tegas. Saya nak tanya tu. Kami setuju. Kami setuju. Ini baru 10 minit dengan kami dah boleh jangka cikgu seorang yang tegas. Dalam kata lain cikgu garang lah ya. Saya tak garang. Tak garang. Saya tak garang, tapi garang dengan tegas is different. Saya tak garang. I don't think I'm garang. Tapi saya tegas, ya, saya sangat tegas. Dan tapi di samping ketegasan saya tu, itu dalam bidang kerja.
Lah, kita nak fokus kepada aspek yang penting bagi kehidupan pelajar tentang co-curriculum, dan kini co-curriculum telah pun disatukan di peringkat kebangsaan, iaitu tentang program Gala Co-curriculum, dan saya nak bersama dengan Encik Muhammad Anwar bin Abdul Hamid yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Co-curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Encik Anwar sama kita. Sama. Baik, kita lihat bahawa ini dinamakan sebagai Majlis Penutupan Gala Co-curriculum dan juga Majlis Pelasmian Pusat Co-curriculum Negeri Selangor. Jadi bagaimana ianya saling bertaut untuk memberikan impak kepada pelajar dan juga guru sini? Ya, begini, perkataan asas yang nak diketengah sini ialah co-curriculum. Dan ini bagi saya menyatakan sejak azali, maknanya dah lama sangat tentang perkara co-curriculum ini, tetapi ianya tidak kita ketengahkan. Namun demikian, kesedaran menyatakan bahawa co-curriculum ini adalah penting dan harus bersekali dengan orang kata curriculum di sekolah. Sebab itu bila kita adakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, maka elemen yang sama juga harus berlaku di luar bilik darjah. Dan elemen itu yang disebut sebagai co-curriculum. Jadi bila Gala Co-curriculum dia yang sebenarnya sejak 2007 dulu, yang mana kita mengetengahkan untuk masyarakat melihat apa yang kita lakukan dalam dalam bidang co-curriculum untuk melihat bagaimanakah pendidikan itu berlaku. Namun demikian, oleh kerana co-curriculum ini dia tidak jelas strukturnya, dan orang juga melihat anak-anak berlari, bermain, memanjat, berenang dan seterusnya, mereka tidak melihat itu sebagai elemen pendidikan. Tetapi percaya Fitri, yang sebenarnya itu yang sebenarnya yang dapat menyentuh hati anak kita. Dan itu yang sebenarnya kekal dalam hati. Dan saya yakin Fitri sendiri mengalami perkara ini, saya sendiri pun mengalami perkara ini. Dan ianya menjadi cakapan yang kita bawa bukan hanya kepada mungkin girlfriend kita, isteri, kemudian ada anak, ada cucu pula, kemudian akan kita cerita pengalaman-pengalaman kita, umpamanya saya memanjat Gunung Kinabalu dulu umpamanya. Jadi dalam hal ini Gala Co-curriculum ini kita letakkan beberapa bidang lah. Tarian, persembahan, pencak silatnya, untuk masyarakat melihat apakah jenis kegiatan yang kita jalankan di sekolah. Ia merupakan kemuncak tiap-tiap tahun kita laksanakan semenjak tahun 2007 lagi. Apabila ketika itu Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin menjadi Menteri Pelajaran kita dululah. Jadi kita telah melaksanakan itu tanpa henti. Namun demikian Gala Co-curriculum ini kita laksanakan pula di Pusat Co-curriculum. Ini juga tanda soal oleh masyarakat sebenarnya. Apa dia ni? Pusat Co-curriculum. Setiap negeri ada ke macam mana supaya orang tahu? Setiap negeri ada. Dan malahan sekarang ni sudah pun oleh kerana permintaannya begitu hebat, sehingga kita terpaksa membuka Pusat Co-curriculum daerah pun. Ada 34 daerah yang ada sekarang ni. Kerana rupanya kita menyatakan tadi, bila Datuk Fadilah Kamsah menyatakan gadget itu, yang sebenarnya itu usaha Kementerian Pendidikan pula untuk memisahkan gadget itu daripada anak-anak itu dengan menghebatkan kegiatan co-curriculum, di mana anak-anak kita akan berinteraksi sesama mereka, sesama guru, sesama orang tua. Kerana di situ kita akan mengajar mereka the soft skill untuk communicate, mana bercakap, cara bercakap dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan tadi tentang kerisauan itu memang kita mengesannya di Kementerian Pendidikan. Sebab itulah kita memperluaskan kegiatan ini. Jadi Pusat Co-curriculum ini yang sebenarnya ramai yang keliru tentangnya, yang merasakan perlunya ada padang bola, perlunya ada balapan dan sebagainya. Tetapi tidak. Dalam Pusat Co-curriculum ianya lebih kepada kegiatan luar, iaitu outdoor, bermakna berkemah, bermakna aktiviti tali temali seperti abseiling, flying fox, dan pusat ini sebagai center sajalah. Center, ya, betul. Dengan jurulatihnya terdiri dalam kalangan guru yang telah dilatih dan bertauliah untuk memastikan keselamatan anak-anak kita lah. Kemudian yang lebih-lebihnya supaya budaya yang di dalam bilik darjah itu berterusan di luar bilik darjah. Kalau tidak, nanti akan konflik anak ni nanti tentang nilai yang tidak sama antara orang yang tidak ada latar belakang sebagai guru, psikologi kanak-kanak, psikologi remaja. Yang itu kita kena selarikan. Sebab kita tahu anak-anak ni
anak remaja ni sedang membentuk jati dirinya, dan apabila saja ada konflik yang berlaku, dia akan cair, dia akan mencari lagi yang mana yang terbaik untuknya. Sebab itu kita nak pastikan guru juga adalah jurulatih di luar. Begitu. Baik, saya lihat banyak tarikan yang ada acara padang, kemudian balapan dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa ini bukan hanya kita nak mencari penghargaan, kita nak beri dia ini terbaik tidak, tapi lebih pada self accomplishment mereka dah pun sibuk dalam bidik darjah untuk peperiksaan dan sebagainya. Ini masa untuk mereka ialah untuk mempelbagaikan bakat sebab kita nak lahirkan sesuai dengan falsafah pendidikan negara untuk yang mencari yang seimbang, sepadu semua. Untuk melihat tuan lihat bagaimana ini satu medium yang cukup unggul untuk kita mengasah bakat dan juga meneroka berbagai serangan. Sebenarnya kurikulum adalah tujuan untuk melihat, mengembangkan bakat anak-anak kita. Mereka tidak sedar sebenarnya mereka ada bakat. Tinggal lagi kita lah yang dewasa ini melihat bakatnya, kemudian memberi ruang untuk mereka memperluaskan bakat mereka. Dan percayalah yang sebenarnya mereka, anak-anak kita sudah berada di arena, orang kata platform juara dunia dalam beberapa perkara. Dan dalam Formula 1 in school, dalam robotik, kegiatan robotik, dan baru-baru ni dalam Intel Science Engineering Fair yang diadakan di LA. Mereka menjadi juara sebenarnya. Itu adalah satu fair atau untuk engineering dan sains ini di peringkat dunia. Mereka sudah berada di situ. Kita tak sedar sebenarnya ini berlaku. Tetapi anak kita sudah mencapai tahap yang tinggi. Jadi sebab itulah sekarang ni kita nak ketengahkan apa hasilnya, apa impaknya kepada anak kita apabila kita libatkan mereka di dalam kegiatan kurikulum. Jadi dalam masa hari ini kita pun bermula pameran silam kan? Semalam sudah bermula dan mereka masuk hari ini. Apakah program ini diberikan untuk orang ramai melihat? Betul. Beberapa PIBG contohnya. Memang kita galakkan mereka datang, dan malahan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita akan merasmikan pusat kurikulum dan juga menutup rasmi gala itu sendiri. Dan datanglah ramai-ramai pada hari Sabtu. Kita akan pergi ke Sungai Tekali tempatnya. Pada permulaan perjalanan kita melihat hutan. Kita tak percaya di dalam situ ada kompleks yang mempunyai kolam berenang yang seluas untuk Olimpik punya ni. Jaraknya. Lokasi spesifiknya di Sungai Tekali. Ulu Langat, Sungai Tekali, betul. Mungkin hari itu memang bergala hebat gala kurikulum peringkat kebangsaan, dan insya-Allah akan memberi satu impak baru dan juga pendedahan kepada orang ramai khasnya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Tuan Muhammad Anwar bin Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kurikulum dan juga Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berkongsi sesuatu yang penting untuk kita dalam usaha bersama-sama mengasah. Kerana tadi dia maklumkan di peringkat kementerian pun dah ada kesan misal kita virus terlalu obses dengan gadget, maka inilah peluang untuk kita kembali neutralkan menjadi pemimpin berjaya pada masa hadapan. Dan kita akan saksikan sikit ini tentang aplikasi penilaian dalam talian sebelum kita berbincang tentang nanti International Research Invention and Innovation Exhibition 2014. Ini laporan untuk anda. Dicipta untuk memudahkan pembelajaran dalam kuliah di Komunikasi Teknologi Maklumat KICT Universiti Islam Antarabangsa UIA, ia menjadi pemangkin kepada penciptaan aplikasi penilaian dalam talian. Cetusan idea ini dihasilkan oleh graduan PhD Sains Komputer di Universiti Kent State Amerika Syarikat yang kini berkhidmat sebagai penolong profesor di KICT. Sudah 4 bulan lebih sejak aplikasi ini dibangunkan. Ia kini dalam proses penambahbaikan kerana dihasilkan untuk diselaraskan dengan semua jenis telefon pintar. Daripada segi availability, apa yang ada sekarang, contohnya phone macam-macam jenis ada. Lepas tu dah macam-macam jenis ada, dia ada macam-macam version. Jadi cabaran tu dari segi support untuk multiple devices, itu menjadi satu cabaran yang paling susah untuk kita. Aplikasi ini dicipta untuk memudahkan para juri menilai lebih 600 poster dari peserta luar dan dalam negara. Secara tradisionalnya kita pakai kertas, dan ini menjadi satu masalah, kertas hilang dan sebagainya. Jadi dengan online judging ni, sistem
boleh membantu dua pihak. Satu pihak judges tu sendiri, penilai. Dua pihak sekretariat yang akan membantu dari segi memastikan semua poster itu dinilai dengan sebaik mungkin. Ia bersempena dengan pameran penyelidikan, reka cipta dan inovasi antarabangsa AIRI 2014 yang akan berlangsung pada 11 dan 12 Jun nanti di Universiti Islam Antarabangsa. Bertemakan transformasi sosio-digital untuk ummah, ia diadakan bagi memberi peluang kepada para penyelidik untuk berinteraksi dan bertukar idea. Pameran ini terdiri daripada penyelidikan yang telah dijalankan dan peserta diminta untuk menghantar poster yang berkaitan dengan penyelidikan, reka cipta dan inovasi dalam 6 kategori yang ditetapkan. Judges termasuk, dia akan scan login dia. So, list poster tu akan keluar. Dia ada dua area. Satu poster to judge, satu completed list. So, walaupun kalau kita belum judge lagi, dia dalam poster to judge. Kalau kita dah judge, dia dekat completed list. Tapi tak semestinya kalau dah complete tu kita tak boleh judge. Kita masih boleh judge. Untuk katalah kita dah judge dan kita rasa kita nak judge balik. Jadi kita akan scan QR code poster mana. Contohnya poster yang ni. Dia tak payah dekat, daripada jauh punya boleh detect. Dan dia akan cakap you already judge solat teaching aid. You can rejudge it now. So dia allow judges tu to tengok balik dan berikan pendapat mereka yang mungkin second opinion ke third opinion tu. Soalan yang keluar ni adalah unik kepada poster tu, kategori poster tu. So dalam kategori ini katalah kita nak tukar markah dia. So kita boleh tukar markah ni, dia ada slider ya, untuk tukar markah poster. Menurut bapa kepada seorang anak ini, aplikasi yang dibangunkan adalah yang pertama digunakan dalam sistem penjurian di pusat-pusat pendidikan Malaysia. Itu dia aplikasi penilaian dalam talian dan juga akan bersempena dengan AIRI 2014 ataupun International Research Invention and Innovation Exhibition yang akan diadakan pada 11 dan juga 12 Jun ini. Dan saya sekarang bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Maziah Abdul Aziz, Timbalan Dekan Universiti Islam Antarabangsa, dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Fazil Ismail, Timbalan Dekan Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi mungkin Prof, saya boleh jelaskan kepada kita, AIRI ni mungkin dah lebih 5 tahun diadakan dan untuk buat pertama kalinya akan diadakan di luar komunikasi komuniti IIUM. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit, silakan. AIRI 2014 akan diadakan pada 11 dan 12 Jun 2014 dan ianya buat kali pertamanya setelah 5 tahun kami mengadakannya. Kita buka kepada penyertaan universiti antarabangsa yang lain dan juga universiti tempatan yang lain. Jadi buat masa ni kita ada lebih kurang hampir 600 pameran penyelidikan yang akan dipamerkan dan akan dinilai atau judge menggunakan hasil inovasi baru salah seorang rakan kami, Dr. Rizal, iaitu Mobile Online Judging System yang tadi ditunjukkan tadi. Okay. Dan pastinya kita di sini juga di Malaysia ni ada dibawakan beberapa contoh hasil penyelidikannya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan dan juga Prof Aziz pun ada bawa hasil penyelidikan yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton Malaysia hari ini. Mungkin saya mulakan dulu. Antara hasil kajian penyelidikan yang akan dibawa contohnya adalah pemenang medal emas tahun 2012 iaitu Hajj Locator, di mana sistem ni adalah untuk menjejaki jemaah haji yang tersesat ataupun dalam kecemasan. Ya. Mereka hanya memerlukan mobile phone dan dia boleh tekan saja application dia, dia tekan SOS punya button dan akan relatekan kepada macam ni, ada help me jadi dia akan mungkin boleh tunjukkan sedikit, kita boleh tunjukkan. Jadi aplikasi tu, jadi macam mana locator pada jemaah tu memang ada pada perisian tu pada jemaah punya telefon smartphone. Yes. Dan dia bila dia tekan tu seperti dia help me jadi dia
akan trigger sistem di center dan kita boleh tahu di mana dia berada. Setakat ni ada kes-kes yang pernah jemaah tersesat daripada kumpulan. Ya, dalam kami buat prototype ni dan juga ada ahli-ahli penyelidik kami yang membuat umrah atau hajj, mereka telah test di sana and so far kita boleh locate lah di mana mereka ada. Akurasi dia berapa meter? Accuracy dia kita boleh set berapa meter dan berapa menjejaki mengikut masa ataupun lokasi, jarak dan yang menariknya kita boleh trigger kepada ahli-ahli keluarga ataupun ahli-ahli jemaah atau mutawih yang menjaga jemaah tu. Jadi ini satu yang membantulah. Sangat-sangat membantu saya rasa kalau ketika musim haji kan. Dengan jadi, jemaah yang berjuta. Betul. Jadi inilah contoh hasil yang dipamerkan di dalam AIRI dan telah dibawa ke peringkat antarabangsa dan rakan penyelidik kumpulan ini telah memenangi beberapa award di luar negara yang mengiktirafkan pendidikan ini. Okey, dan satu lagi saya difahamkan Prof Madia, Dr. Ahmad Fazil juga ada membawa ke contoh hasil penyelidikan nak dikongsikan bersama kita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Antara hasil penyelidikan pihak Universiti Islam Antarabangsa di bawah niche pembangunan rumah dan penambahbaikan rumah, kami dapati terdapat kapasiti antara kami, tenaga pengajar kami untuk menghasilkan produk. Antara lain, ini adalah salah satu contoh penghasilan penjejak kiblat yang mana dengan simple gadget akan memberi arah kiblat. Kita boleh hampas jadah dan arah kiblat yang tepat boleh ditentukan. Oh, jadi maksudnya kalau kita hidupkan tu, kalau bunyi yang kuat, bila berbunyi lampunya nyala, itulah arah kiblat dalam dewan. So antara lain selain daripada arah kiblat, terdapat produk-produk yang juga boleh menentukan waktu sembahyang. Arah kiblat dan waktu sembahyang ni very flexible, di mana tak kira di mana berada, di Seri Pentas ataupun di luar negara, dia berjalan secara automatik, tidak perlu interface asing. Jadi adakah ada sebarang hasil pendidikan universiti ni kalau untuk dikomersialkan ada cabaran-cabarannya? Mungkin Dr. Fazil ada mungkin nak kongsikan apakah yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begitu? Di bawah pusat pengurusan penyelidikan, kami cuba menyatukan pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan bersama pakar-pakar dari segi yang boleh penambahbaikan estetik dan juga komersial, because penghasilan satu objek tidak sepatutnya dipopulasi dalam satu bidang, but perlu penilaian seterusnya untuk penghasilan produk yang kompetitif. Itu dia. Dan mungkin akhir sekali mungkin Dr. Mazia nak kongsikan kepada kita supaya untuk mengalu-alukan kedatangan masyarakat khususnya ke IRI ini untuk kita meridahkan supaya dapat berdekatkan lagi sains inovasi ni dengan masyarakat umum supaya tidak ada jurang. Yes. Ya, terima kasih Nurul. Betul. Semua penyelidikan adalah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, ya. Dan sudah tentunya kita membuka IRI ini pada hari kedua, iaitu 12 hari bulan Jun. Kita mengalih-alihkan masyarakat umum untuk datang dan kami buka pameran ini untuk mereka melihat apa yang dipamerkan. Dan pameran ini merangkumi berbagai bidang, perubatan, perundangan Islam, perbankan Islam, ekonomi, bukan sahaja sains dan teknologi. Pada masa yang sama, seperti yang dinyatakan bahawa terdapat jurang apabila kita membuat penyelidikan, antara hasil penyelidikan dengan hasil pengkomersialan. Jadi pada masa sama dalam AIRI kita ada satellite workshop yang dinamakan research
commercialization workshop yang dijalankan oleh Universiti Islam Antarabangsa bersama Crest International di UK. Dan workshop ini akan dijalankan selari dengan AIRI, dan kita mengalu-alukan para pendidik yang hendak membangunkan atau mengkompensialkan untuk datang bersama dalam workshop ini. Okey, itu dia. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nomazia Abdul Aziz, Timbalan Dekan Universiti Islam Antarabangsa, dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Fazil Ismail, Timbalan Dekan Pusat Pengurusan dan Penyelidikan Universiti Islam Antarabangsa. Diharapkan anda penonton Malaysia hari ini dapat sedikit pengisian yang kita kongsikan mengenai AIRI 2014. Kita nak berilmiah dululah. Ini mengenai Digital Education Show Asia 2014. Kita ada di studio bersama dengan kita Dr. Sun Seng Tah sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga Sumita Nair, Pengarah Bahagian Belia MDEC. Selamat datang kedua-duanya. Okey, mengenai kita akan bercakap mengenai acara Digital Education ni kan. Ini merupakan tahun kedua dilakukan. Jadi mungkinlah doktor boleh terangkan sikit mengenai pendidikan digital di Malaysia ni. Adakah bagaimana penumpuan harus diberikan kepada pendidikan digital ni? Apa pentingnya sebenarnya? Jadi pada DESA 2014 ini penekanan kita adalah terhadap amalan-amalan terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid. Jadi kita akan melihat pembentangan daripada pakar-pakar pedagogi tentang apakah amalan terbaik yang memberi sumbangan yang signifikan terhadap outcome pendidikan. Yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mempunyai peluang untuk melihat pameran yang menunjukkan teknologi yang terkini tentang ICT dalam pendidikan. Sekarang ni pun kita dah memberi penekanan bahawa macam mana murid-murid dan guru-guru semua kan mengenai pendidikan melalui digital. Dan Sumita, mengenai ini kali kedua dilakukan kan, pastinya ada kelainan akan diberikan berbanding tahun lalu. Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, terima kasih. Memang kali ini memang lebih besar dan kami katakan lebih baguslah, bigger and better ya. Sebab selain daripada inovasi yang Dr. Sun bercakap tadi, kali ini kami juga mempunyai kawasan pameran yang lebih besar ya di KL Convention Center, sebesar 4,500 meter persegi keluasannya, dan ia akan memaparkan eksibitor-eksibitor yang terkemuka di dunia. Misalnya Google dan Microsoft mempunyai kehadiran yang sangat besar, dan mereka di antara lain akan mengadakan bengkel interaktif supaya pendidik dapat get up close and personal ya kepada inovasi-inovasi yang terkini. Selain daripada itu, untuk pengunjung-pengunjung yang umum, kami juga adakan lebih daripada 60 seminar on floor ya, dan seminar ni adalah percuma dan seminar teknikal di mana pendidik akan dapat peluang untuk mengetahui kaedah pengajaran yang terbaru dan terkini daripada expert-expert daripada di serantau benua ya Asia, dan juga daripada di international level juga ya. Dan melalui perkongsian ilmu ini kan, bila kita ada daripada seluruh Asia dan sebagainya, jadi mungkin ada selebriti speaker yang dijemput untuk berkongsi ilmu kepada kita semua lah kan? Ya, yang pertama Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia akan merupakan seorang keynote speaker ini, dan beliau akan membentang kertas tentang 21st century learning. Ini adalah penting sebab pada masa sekarang kita memerlukan pelajar ini mempunyai aras pemikiran yang tinggi. Yang kedua, kita juga menjemput Profesor Yong Chow daripada University of Oregon untuk bercakap tentang inovasi dalam pendidikan. Jadi dalam konteks inovasi dalam pendidikan ini, maka penekanan adalah terhadap pendekatan yang telah mengakibatkan perolehan ilmu beraras tinggi. Seperti yang dijalankan dalam ujian TIMSS dan PISA. Yang kedua, speaker yang ketiga ini adalah Adam Ghazali
daripada University of California, San Francisco, dan beliau adalah merupakan seorang pakar neurologis ini. Dan beliau akan membentangkan kertas tentang the science of learning juga, iaitu yang terutamanya menyentuh tentang cara-cara pemikiran. Itu yang akan dikongsikan dalam acara itu nanti. Dan bagaimana pula tadi Sumita dah cakap, kali ini kawasan ini lebih besar berbanding tahun lalu. Jadi sasaran penyertaan tu berapa ramai nanti? Oh, memang lebih tinggi lah. Sebab last year kita dapat lebih kurang 1,500, kebanyakan daripada Malaysia dan sedikit daripada di serantau ASEAN dan sebagainya. Tapi kali ini kami sasarkan 3,000 ya, and kebanyakannya daripada pendidik peringkat kebangsaan ya, nasional, dan juga kami sasarkan lebih ramai pelawat dan pengunjung daripada luar negeri ya kali ini. So 3,000 ialah sasaran kami. Okey. Dan berbanding kalau kita tengok melihat seminar-seminar lain kan, acara-acara lain yang berkaitan pendidikan ni, bagaimana, apakah perbandingan ataupun kelainan kalau kita bandingkan antara yang acara yang akan bakal dijalankan di KLCC nanti dengan acara ataupun seminar-seminar pendidikan lain di Asia ni? Okay, I think memang ada banyak seminar dan acara seperti inilah. Tapi apa yang unik mengenai Digital Education Showcase Desa 2014 ni ialah pertama sekali ia adalah satu contoh public-private sector partnership yang sungguh baik ya. Sebab ia adalah dianjurkan bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia, Multimedia Development Corporation dan juga Terrapin Private Limited daripada Singapura. And yang itu pertama sekali. Tapi yang kedua, ini adalah satu-satunya platform di rantau ini di Southeast Asia ya, yang mempunyai satu approach yang sangat integrated ya, bersepadu, di mana pendidik boleh bersemuka dengan expert, pakar-pakar, dan juga mengambil bahagian secara langsung di dalam interaktif session ya, dan seminar on floor yang sekali lagi percuma ya. So memang ada setengah session persidangan tu yang full delegate yang berbayar, tapi kebanyakannya lebih daripada 60 session ni adalah percuma ya. So ini adalah satu peluang yang memang unik lah. Ini kami sasarkan 3,000 ya, and kebanyakannya daripada pendidik peringkat kebangsaan ya, nasional, dan juga kami sasarkan lebih ramai pelawat dan pengunjung daripada luar negeri ya kali ini. So 3,000 ialah sasaran kami. Okey. Kalau kita lihat kumpulan sapi lele di belakang kita sekarang ni terdiri daripada 40 orang. Macam mana mereka mendapatkan keserasian? Boleh tak cikgu ceritakan sikit? Okey, keserasian ni mereka dapat apabila mereka berkumpul untuk berlatih. Mereka kena datang hampir setiap hari untuk membuat latihan, dan di samping itu akan ada aktiviti untuk mengeratkan hubungan mereka. Kalau kita lihat kan, kalau kita lihat ada banyak kejohanan yang dibuat, ada banyak boleh kita minta mic dah sekejap? Boleh kalau kita tengok kumpulan sapi lele ini sendiri pun menggunakan, telah terlibat dalam banyak kejohanan, pertandingan-pertandingan ataupun persembahan di hadapan orang-orang kenamaan. Macam mana mereka mendapat semangat ataupun jemputan tersebut? Okey, mereka mendapat semangat apabila kita beri mereka motivasi. Kemudian apabila membuat persembahan dengan baik, mereka yang menonton akan terpikat. Lepas itu akan dipanggil lah untuk membuat persembahan. Okey, dari segi korporat dan sebagainya. Dari segi pemilihan lagu pula macam mana? Atas kesukaan mereka sendiri ke ataupun pemilihan daripada cikgu-cikgu sekolah? Ya, ada di antaranya pilihan mereka sendiri. Ada juga yang atas permintaan pihak yang menjemput. Macam mana mereka menggabungkan alat sapi dengan ukulele itu sendiri untuk menjadikan muzik? Dia nampak sedap je nampak. Dengar ya. Baik, alat muzik sapi lele ini adalah alat muzik yang dicipta khas oleh pembuatnya anak Malaysia, iaitu Encik Jeffrey Yong, dan gabungannya ialah sapi Sarawak dan ukulele, alat muzik barat. Jadi apabila diperkenalkan alat ini, saya pun melihat ia satu pembaharuan dan satu identiti Malaysia yang mana asalnya diperkenalkan oleh Encik Ramlan Imam, seorang komposer terkenal di Malaysia, dan juga di bawah bimbingan Encik Osman Masri. Jika kita macam berminat untuk menjemput mereka ke majlis-majlis korporat ataupun majlis-majlis, macam mana mereka
laman Facebook ataupun Instagram sendiri atau macam mana? Okey, mereka ada page mereka Sapi Lili SMK Ceras dan boleh juga menghubungi saya atau pihak sekolah. Okey, boleh tak ceritakan sikit? Kalaulah dalam di antara ramai-ramai mereka ini mungkin ada idea-idea sendiri yang mereka utarakan untuk bagi pilihan kepada cikgu mereka. Boleh. Mereka digalakkan memberi idea sendiri. Antara persembahan yang paling pugil tak boleh lupakan. Carnival UNESCO. Kenapa? Paling best lah. Paling best. Paling lama duduk lah. Iyalah. Okey, terima kasih Pugil. Kita nak tanya adik ni boleh? Belum juga. Tak duduk pun belum juga. Okey, boleh tak bagi tuan nama sikit? Nama Ain. Nama Ain. Okey, boleh tak Ain ceritakan sikit apa yang best ni tentang kumpulan Sapi Lele ni kalau siapa yang dah tengok kumpulan Sapi Lele ni? Dia kawan-kawan ramai. Kawan-kawan lagi? Ni semua kawan-kawan lah 40 orang ni? Okey, tak mengganggu pelajaran ke? Tak. Pandai uruskan. Macam mana nak uruskan tu? Pandai bagikan masa buat jaga semua. Okey, mak dan abah memang menyokong lah. Okey, so kita nak tanya yang tersenyum ni. Siapa nama? Aidil. Aidil. Berapa lama dah awak join kumpulan Sapi Lele ni? Saya join dari saya Form 1. Jadi saya sekarang dah Form 5. Form 5? 5 tahun lah. 5 tahun. Okay, apa benda yang paling best sekali yang awak tak boleh lupa sepanjang awak join kumpulan Sapi Lele ni? Saya join Sapi Lele ni, benda yang paling saya tak boleh lupakan bila baru-baru ni buat persembahan Hari Guru, persembahan Hari Guru Kebangsaan depan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, tu maksudnya kenangan manis yang tak dapat dilupakan lah. So ada tak lagu yang awak betul-betul nak main tapi tak pernah dapat lagi main? Main lagu rock. आज के तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है सब हो अगर हो आज के तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है सब हो अगर हो क्या हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आज के फिर मेरा प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सब हो अगर हो मेरा प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सब हो अगर हो क्या हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आज के तेरे मेरे प्यार चढ़े ज़बान पर सबको मालूम है और सब हो अगर हो आज के तेरा मेरा प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सब हो अगर हो bergabung bersama dengan rakan tugas kita Izzat di pameran di Digital Education Show Asia yang berlangsung semalam dan juga hari ini. Untuk itu kita bersama dengan Izzat. Silakan. Terima kasih Fetri, Saiful dan juga Nurul di Sri Pentas. Kini saya berada di KLCC bersempena dengan pameran pendidikan digital Asia. Kalau anda dapat lihat sekarang ni, di sekeliling saya penuh dengan satu tarikan menarik dan juga interaktif, di mana ialah satu pembelajaran yang menggunakan visual dan juga audio yang memudahkan bagi pelajar-pelajar dan juga pensyarah itu sendiri untuk buat satu rakaman dalam proses pembelajaran yang dikatakan sesuai untuk program jarak jauh.
Jadi kalau untuk anda lihat sendiri bagaimana sebesar mana sebenarnya studio yang saya pada sekarang ini, anda boleh lihat. Inovasi dunia pendidikan yang diperkenalkan oleh negara Korea ini direka untuk membantu meningkatkan strategi pembelajaran di Malaysia. Setiap ruang pameran yang ada di sini cuba memperincikan bagaimana proses pembelajaran itu dapat diaplikasikan dengan pelbagai konsep yang mudah serta berupaya menarik perhatian pelajar. Pendedahan yang diberikan oleh setiap organisasi berjaya mencuri tumpuan pengunjung. Bagi bekas pendidik di sebuah kolej matrikulasi ini, pameran pendidikan secara digital memberi satu lonjakan baru dalam proses pembelajaran, bukan sahaja untuk pelajar, bahkan untuk guru sendiri. Guru sebagai pemudah cara, guru mestilah lebih advance daripada student. Kalau student boleh mendapatkan maklumat sebelum kelas bermula, guru seharusnya bersedia dari segi jawapan-jawapannya. Murid akan bertanya, pelajar-pelajar akan bertanya, sebab bila dia tak faham apa yang dia cari dalam BLE itu, dia akan bertanya pada pensyarahnya. Pensyarah fungsinya di situlah sebagai pemudah cara. Jadi pensyarah lebih mahir sepatutnya daripada pelajar-pelajar. Di sinilah platformnya mencari tempat-tempat knowledge pelajar, guru. Ada juga software-software yang boleh membuatkan guru itu belajar sendiri bahasa, pelbagai bahasa, menajamkan bahasa Inggerisnya. Kerana di matrikulasi sendiri pun mengamalkan pengajaran dalam bahasa Inggeris. Pembelajaran secara digital adalah satu perubahan besar dalam revolusi pendidikan. Ia merupakan satu konsep yang akan mengubah sistem pembelajaran kepada satu tahap yang lebih tinggi. Maka, tidak hairanlah setiap sudut di pameran ini cuba menerangkan aspek digital seperti menggunakan tablet dan ICT di dalam bilik darjah. Zaman saya dulu, kalau cikgu masuk sekolah, is chalk and talk. Pegang kapur dan dia mengajar. Tapi zaman sekarang ni, cikgu harus berfikir dengan lebih mendalam apa yang perlu diajarkan pada hari ini dan apa objektif yang perlu dicapai. Ini cikgu ni telah setengah memanfaatkan sistem kita yang dipanggil WeEdu Learning Solution dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Seperti yang dapat diperlihatkan, murid-murid menggunakan tablet, guru menggunakan notebook, dan sistem ini dimanfaatkan oleh satu smartboard. Dalam sistem ini, apa yang kita dapat tengok adalah sistem pengajaran dan pembelajaran itu dapat di-added value dengan menggunakan ICT yang lebih menjadikan lebih pelajaran itu lebih menarik, lebih interaktif dan lebih informatif. Pelajar ada lebih minat dan pelajar boleh memahami dan menguasai teknik e-learning solution ni dengan lebih baik. Saya tak rasa tercabar ke apa, tapi yang penting kita memang semangat kita nak mengajar tu. Kita sendiri nak belajar dan mengajar pelajar. Sebab bila sebut pasal teknologi ni, teknologi sentiasa berubah. Jadi kita pun kena kejar teknologi itulah. Pameran seperti ini bagus dalam meningkatkan tahap pengetahuan umum agar ianya terus berkembang dari masa ke semasa. Sekaligus memberi satu visi baru buat para pelajar untuk lebih bersemangat dalam memelopori apa yang akan dipelajari. Kita dapat belajar lebih senang dan lebih menarik, dan kita dapat memperoleh maklumat dari berbagai-bagai sumber dengan cepat, dan kita dapat sikap kita terhadap teknologi lebih senang untuk membuat. Itu dia laporan tentang DISA berkaitan dengan Digital Asia. Dan kita nak berkongsi tentang topik yang penting, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi dalam usaha untuk mengasah bakat kepimpinan agar akademi ataupun pengajian tinggi kita terus melonjak ke tahap yang diingini di peringkat global. Dan saya akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Majid Kunting, Pengarah Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi ACAP. Terima kasih Profesor sama kita pagi ini. Baik, kepada orang awam yang ingin mengetahui, barangkali dapat Prof jelaskan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi, latar belakang dan juga apakah fungsi utama yang diwujudkan. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Fitri. Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi atau dikenali sebagai ACAP sebenarnya ditubuhkan untuk mempermudahkan
transformasi yang dibawa oleh Plan Strategi Pengajian Tinggi Negara pada 2007. Jadi ACAP ditubuhkan pada 2008 dengan matlamat untuk memperkasakan bakal-bakal pemimpin untuk memastikan transformasi dalam pengajian tinggi itu berlaku sebagaimana yang dihasilkan oleh Plan Strategi Pengajian Tinggi Negara yang dilancarkan pada 2007. Jadi kalau spesifiknya ia bertumpu kepada golongan sasaran yang mana, Prof? Ya? Kita tertumpu kepada golongan sasaran pemimpin utama institusi pengajian tinggi dan juga untuk bakat kita bagi tumpuan kepada golongan ataupun pemimpin pertengahan pengajian tinggi seperti dekan, ketua-ketua jabatan, ketua program pengarah yang ada di institusi pengajian tinggi. Dalam bercakap tentang institusi pengajian tinggi, saya nak recall baliklah bahawa ini